Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Rahwani Rashika binti Muhammad Nur Razli. Nombor matrik 422-100-3831. Pada pendapat saya tidak bersetuju dengan kenyataan para saintis ataupun pakar alam sekitar hanya perlu mengambil kira sebab munasabab empirikal yang melibatkan nature untuk kajian punca banjir dan bencana alam yang berlaku dan akan berlaku. Menurut sains dan kesihatan, bencana alam membawa maksud bencana yang disebabkan oleh fenomena alam. Benar, bencana alam ini dia berpunca daripada fenomena alam. Namun ada juga faktor lain yang boleh menyebabkan bencana alam ini berlaku. Mari kita lihat satu persatu. Bencana alam yang pertama adalah banjir. Banjir ialah keadaan air yang menenggelami sesuatu kawasan atau tempat yang luas yang biasanya kering. Okey, contoh kat sini adalah kawasan yang biasanya kita berjalan kaki, kita naik basikal, kita naik kereta. Kawasan tersebut tidak mempunyai air dan tiada halangan untuk kita laluinya. Namun apabila dikatakan banjir, kawasan tersebut ditenggelami oleh air. Faktor semula jadi yang menyebabkan banjir ialah kawasan rata ataupun kawasan rendah ketika kadar air yang dibekalkan oleh hujan ataupun salji lebih tinggi daripada kadar pengeringan. Jadi, kita boleh lihat banjir, faktor semula jadi dia adalah hujan dan juga salji. Namun, ada juga faktor lain daripada faktor semula jadi tersebut yang menyebabkan banjir. Antaranya adalah penebangan hutan tanpa batasan, pembuangan sisa domestik, sistem perparitan yang tidak terancang. Pembuangan sisa domestik. Sisa domestik tu maksudnya adalah sampah sarap, sisa industri yang dibuang ke dalam sungai ataupun tasik sehingga menyebabkan sungai tersebut menjadi cetek, jadi tidak dapat menampung air hujan yang turun. Okey, sisa perparitan yang tidak terancang sama juga. Apabila ada satu pihak yang membina parit ataupun longkang yang tidak dirancang dengan baik, mungkin parit tersebut dibina terlalu cetek sehingga boleh menyebabkan banjir. Jadi lama-kelamaan ia akan menjadi banjir kilat bila air hujan yang turun itu terlalu banyak sampai tak dapat ditampung oleh parit tersebut. Bencana alam yang seterusnya adalah jerebu. Maksud jerebu ialah satu fenomena tradisi atmosfera di mana debu habuk, asap dan lain-lain zarah mencemar kejelasan langit. Okey, pada biasanya bila kita tengok dengan pandangan kita untuk satu kawasan yang jauh, kita boleh lihat dengan jelaslah tanpa ada halangan. Tapi bila adanya jerebu, pandangan kita tu akan jadi lebih terhad kerana dihalang oleh debu dan juga habuk ataupun asap. Okey, faktor semula jadi yang menyebabkan jerebu adalah pembakaran. Contohnya adalah bila cuaca terlampau panas, ia boleh menyebabkan suatu kawasan seperti tanah gambut terbakar secara tidak sengaja. Dan kawasan gunung berapi yang ada gunung berapi yang aktif akan mengeluarkan asap daripada gunung tersebut. Jadi kawasan sekitar itu akan mengalami jerebu juga sebab asap yang keluar daripada gunung tersebut. Okey, faktor lain daripada faktor semula jadi tersebut kita boleh lihat adalah pembakaran secara besar-besaran. Okey, ini kita boleh lihat daripada kilang. Okey, contohnya kilang yang mengeluarkan tanah. Okey, tanah tu benda tu dibakar. Sistem pembakaran ni kosnya lebih rendah dan tanah yang dibakar tu dapat dijual dengan harga yang tinggi dan mahal untuk kilang yang membuat minyak sawit dan juga kayu pulpa. Okey, kemudian asap daripada kilang dan kenderaan. Okey, kita boleh tengok ketika waktu kemuncak iaitu waktu orang nak balik kerja. Di situ akan berkumpulnya kereta lah, motor, bas, lori. Jadi daripada kenderaan tersebut dia akan mengeluarkan asap dan juga boleh menyebabkan jerebu. Okey, dan juga pembakaran secara terbuka. Okey, sepatutnya kita
individu perlu membuang sampah di kawasan yang sepatutnya. Tidak boleh membakar sampah tersebut sesuka hati. Apabila sampah dibakar secara suka hati dan ramai individu yang membakar, ia juga boleh menyebabkan berlakunya jerebu. Contoh yang terakhir adalah tanah runtuh. Tanah runtuh bencana alam dan maksud daripada tanah runtuh ialah kejadian geologi yang termasuk sebahagian besar pergerakan tanah seperti batuan jatuh, kegagalan cerun dan aliran sampah cetek. Faktor semula jadi tanah runtuh adalah hakisan oleh sungai, glisir ataupun ombak laut yang menghasilkan cerun curam, cerun batu atau tanah yang lemah akibat tepuk oleh carian salji atau hujan lebat. Okey, so kita boleh tengok kat sini faktor semula jadi yang menyebabkan tanah runtuh adalah ombak, adalah hakisan daripada sungai. Jadi itu yang menyebabkan tanah runtuh tersebut. Namun pada masa kini bukan sahaja tanah runtuh ini boleh disebabkan oleh alam, namun ia juga boleh terjadi disebabkan oleh tindakan manusia. Contohnya faktor yang kita boleh lihat adalah penebangan hutan tanpa kawalan, pembalakan haram, penggondolan bukit untuk pembangunan. Okey, kita tahu fungsi pokok dan rumput adalah untuk mencengkam tanah di kawasan bukit. Okey, kalau kawasan bukit, fungsi dia adalah untuk mencengkam tanah supaya tidak berlakunya tanah runtuh. Namun apabila berlakunya penebangan hutan tanpa kawalan, pembalakan haram, jadi tak ada lagi ataupun kurangnya pokok untuk mencengkam tanah. Jadi akan berlakunya tanah runtuh. Okey, penggondolan untuk pembangunan. Okey, penggondolan bukit untuk pembangunan. Bukit mempunyai banyak pokok. Bila digondolkan untuk dibuat pembangunan, okey, pembangunan tu bila tidak dirancang dengan baik, ia boleh menyebabkan tanah runtuh kerana struktur bangunan itu mungkin akan membahayakan penduduk di sekitar kerana boleh menyebabkan tanah runtuh. Kesimpulannya, bencana alam ini bukan sahaja boleh terjadi disebabkan oleh fenomena alam seperti hujan, seperti ombak, salji, namun ia juga boleh disebabkan oleh tindakan-tindakan individu yang tidak bertanggungjawab. Dan kesan daripada itu, ia dapat mengakibatkan kesan buruk kepada individu lain yang tinggal di sekitar kawasan tersebut. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.